Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara tanda-tanda ajal seseorang semakin dekat ialah jawab salamnya perlahan. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah bunyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang melimpah ruah. Allah taala Maha Penyayang pada kita. Syukur pada Allah taala dapat bertemu lagi sekali tuan-tuan semua secara berdepan, alhamdulillah. Dan saya pun sampai tadi ialah singgah dulu tandas tu, alhamdulillah. Answer pun ada, okey lah. Ada masjid kalau saya pergi answer selak tu pun tak ada. Boleh bayang tak, membuang dalam keadaan tawakal. Kalau ada orang tolak, tolong tempat kita. Alhamdulillah tuan, ini masjid, ini surau, alhamdulillah cantik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam diri kita ada satu tenaga yang sangat kuat. Dalam diri kita ada satu unsur, ada satu tenaga yang sangat kuat, yang mana tenaga inilah yang membezakan semangat ibadah antara kita. Saya ulang sekali. Dalam diri kita ada satu tenaga yang sangat kuat, yang mana tenaga inilah yang membezakan antara semangat ibadah antara kita. Namanya iman. Semangat seseorang dalam berhadapan Ramadan ni berdasarkan iman masing-masing. Iman tengah okey, semangatlah. Betul. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sebab itu ada orang iman dia, kan ulama kata manusia kita manusia biasa, iman kita yazid wa yanqus. Iman kita ada kala naik, ada kala turun. Datang musim Maulidur Rasul, iman semua naiklah. Semua sayang kat Nabi. Salatun bisalamil mubin, salam salam salam, kan? Semua selawat. Apa jatuh terbalik semuanya selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Sebab musim Maulid Nabi. Tapi bila datang kilauan emas, dia turun balik. Kita ni ada musim. Itulah iman. Ada kala kita semangat amat sangat mengalahkan orang biasa. Ada kala iman kita boleh drop. Di rumah sendiri tak pernah bangun pun qiyamul lail. Balik rumah mak mentua dan bangun. Terkejut mak mentua pergi bilik air, tengok pukul 3 pagi cerah bilik menantu lelaki dia. Tengok, oh tengah semayang. Alhamdulillah, Lailatul Qadar. Isteri datang cuit dekat mak-mak, abang tu semayang isyak tu. Mak tahu nak kagum. Faham. Tuan-tuan dan puan-puan, iman kita ada kala naik, ada kala turun. Awal-awal Ramadan, Masya Allah, iman semua pada tahap optimum, paling tinggi punya iman. Esok puasa, malam ni tarawih pertama. Oh ya Allah, penuh orang, Masya Allah. Paking imam pun dia balun. Bergaduh dengan imam, ini Ramadan lah, jangan kira sangat. Kalau boleh dekat kolah pun ada orang. Nah, tapi bila di tengah-tengah, dia semakin surut jamaahnya. Ditanyakan pada imam, mana jemaah? Alah Ustaz, semua balik kampung. Saya pergi ceramah dekat kampung, tak ada juga bang. Tanyakan juga, mana orang kita? Balik bandar. Temu kat tengah jalan lah tadi, ya. Gitu tuan-tuan. Datang Ramadan, iman semua naik. Syawal turun balik. Nanti datang Zulhijjah, labbaik Allahumma labbaik, iman naik balik. Cerita pasal Nabi Ibrahim punya pengorbanan, iman naik balik. Lepas tu nanti bila Happy New Year, iman turun balik. Lepas tu nanti datang awal Muharram, 1 Muharram detik permulaan. Ya Allah, Nabi hebatnya, naik iman balik. Lepas tu Valentine Day, Februari, turun balik iman. Begitu.
iman kita tuan-tuan. Habis itu apa rahsia supaya iman kita maintain? Senang saja. Hadiri majlis ilmu. Pada saya dengan ilmu, iman kita akan berada pada tahap yang paling hebat sekali. Tengah dengar majlis ilmu sekarang, iman tengah naik ni sekarang. Tengok nanti keluar masjid, keluar surau apa sudah jadi. Sampai dekat kasut punya tempat saja. Ustaz tu macam bagus. Dalam surau, ya iman naik. Keluar-keluar betul ustaz pula, tuan-tuan. Sebab itu Ramadan kena dikaitkan dengan iman. Bab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi kata, barang siapa yang berpuasa dengan iman, bukan puasa dengan kerana mak mentua, tak, dengan iman, maka dia akan diampun dosa dia. Betul tak tuan-tuan? Puasa mesti diiringi dengan keimanan. Tu yang Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, kan, wahai orang-orang beriman. Allah suruh prepare dulu iman. Sebelum hadapi Ramadan, iman kena maintain dulu. Kalau tak, nanti kita hadapi Ramadan dengan sia-sia tuan-tuan. Ya, sebab itu bila disebut saja Allahu Akbar, kita bila kata iman masing-masing tu, yang kadang kalau kita tengok Ramadan ni akan berkesan pada diri seseorang berdasarkan niat dia. Tu ada orang tanya, ustaz, saya tengok ramailah kawan saya berapa kali Ramadan dah perangai, habis Ramadan perangai sama juga. Bukan salah Ramadan, tapi salah niat waktu hadapi Ramadan tu. Ada orang dia hadapi Ramadan, dia beribadah bulan Ramadan hanya kerana dia nak kurus supaya dapat balik pakai baju-baju lama. Apa dia akan dapat nanti pada 1 Syawal? Ramping. Dia akan dapat kurus. Kawan pun tegur, Leha, ini baju yang 3 tahun dulu kan? Mana tahu? Ya, apa rahsia? Ramadan. Ya, Ramadan memang berkesan pada dia, pada perut dia, bukan pada akhlak dia. Pinggang makin ramping, kan? Badan masih elok, mulut jahat. Pasal apa? Pasal niat dia Ramadan hanya untuk merampingkan badan. Dia akan dapat kalau itu niat dia. Ada orang nampak Ramadan 1 bulan untuk transit ke Syawal, tak lalui Ramadan, tak raya lebih. Kena rasa puasa dulu, lapar, oh raya, oh syok lah. Tak lapar terus raya, tak seronok. Dia nampak gitu. Itu yang 1 Ramadan kadang dah awal-awal lagi lagu raya sudah dengar. Hari raya pun buat maksiat. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Kan maksiat tu. Raya-raya buat maksiat dah. Pasal apa? Pasal Ramadan salah niat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betulkan balik niat kita. Apa sebab kita lalui Ramadan? Kita lalui Ramadan kerana apa ni? Kerana apa? Ya, kerana Allah, tapi untuk diri apa dia? Oh, nak memperbaiki diri kita jadi lebih baik, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, lalui Ramadan 9 kali. 8 kali sebanyak 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Nabi lalui Ramadan 9 kali saja. Kita lebih daripada Nabi lagi. Pandai? Wallahualam. Sebab itu tuan-tuan, kena sebut bulan Ramadan, jangan sebut bulan puasa. Nanti dia puasa je lah, tadarus semua, tarawih semua tak ada. Tidur manjang, tidur ni, sungguh-sungguh tidur ni. Kata dia orang tidur itu berpahala, tidur orang berpuasa itu berpahala. Dia tak faham. Kalau tidur orang berpuasa tu kan berpahala, itu paling minimum, paling serendah amal, tidur pun pahala. Dia ambil yang tidur. Kalau baca Quran lagi tinggi, ziarah orang sakit, kawan sakit, ditimpa musibah atas sikit, lagi banyak. Dia ambil yang tidur juga. Pergi office bawa ubat nyamuk, Toto semua dibawa. Apa tuan-tuan tak faham langsung ni? Sudah dengar majlis ilmu tidur juga pun masalah pula.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu Ramadan datang kepada kita membawa 3 package. Ya, macam buffet Ramadan jugalah. Berbahagialah orang yang makan nasi Arab tadi. Kalau tahu sih datang awal tadi. Tapi tak ada program. Muslimin muslimat baik. Ramadan datang kepada kita membawa 3 package besar. Tuan-tuan balik tak dapat apa pun, 3 ni dapatlah. Bukan 30, 3 saja, maklum kan? 3 saja. Apa package Ramadan yang pertama? Namanya As-Siyam. Cuba sebut. As-Siyam itu maksudnya puasa. Nah, package yang pertama Ramadan ialah nombor satunya puasa. Apa itu puasa? Kalau tengok dalam fiqh maksudnya menahan diri. Kalau tanya adik-adik ke anak-anak kita ke bapa anak pun sama, kadang kita tanya apa itu puasa? Tak makan. Tak makan. Itu tunggu 7.30 makan. Itu bukan puasa bang. Maksud puasa sebenar menahan diri dari perkara yang batalkan puasa lah. Tapi kata kunci dia menahan diri. Tengok macam Nabi Adam alaihissalam. Yang mula-mula sekali berpuasa Nabi Adam. Tapi Nabi Adam punya konsep puasa lain sikit. Mula-mula antara ibadah tertua dunia puasa dengan korban. Baik, korban tu nanti Zulhijjah punya cerita. Ini sekarang kita Ramadan. Nabi Adam punya puasa macam mana? Masa dalam syurga dulu Allah Ta'ala kata apa? La taqrabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan hampiri pokok ini. Pokok dan buah larangan tu, the forbidden tree. Jangan hampiri pokok ni. Apa maksud? Kan menahan diri. Itu menahan diri tu puasa tu. Ulama tafsir kata kenapa Allah perintahkan Nabi Adam supaya hindari daripada pokok ataupun buah tu, kenapa? Kerana manusia lemah bab makan. Dan manusia terpedaya perkara pertama ialah bab makan. Kerana buah larangan itu dimakannya, kan makan kesilapan pertama. Kerana manusia lemah bab makan. Betul tuan-tuan. Sampai hari ni nampak lemahnya tu. Betul? Orang ajak pergi, jom ada ceramah lah malam ni, ada makan. Kan? Yang tu dulu. Ceramah tak best, tak apalah, makan sedap. Itu penting. Sabar mendengar ceramah. Sebab menunggu makan yang sedap tu. Tuan-tuan. Baik, Nabi Adam punya puasa tu menahan diri. Maryam, Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam punya puasa macam mana? Maryam punya puasa lain pula. Kan Siti Maryam Allah Ta'ala takdirkan dia ada anak tanpa suami di sisi. Tanpa suami lah. Sebab tu saya nak cakap, jangan sedih. Siapa kahwin belum ada anak, sabar. Pasal ada orang tak ada suami pun ada anak. Puasa Allah betul? Sabar. Saya bukan Maryam. Sabarlah, nak bagi tahu kuasa Allah. Nah, Maryam kan ada anak tanpa suami, anak Pak Imam. Maryam kan anak Pak Imam. Oh ya Allah, Allah perintah suruh jauh-jauh nanti, bising orang nanti, fitnah nanti. Dalam jauhkan diri pada orang pun ada orang kantoi lah, masuk bedroom ke depan, anak Pak Imam lah. Orang tanya, ni anak siapa ni? Anak siapa ni? Maryam jawab tak? Maryam jawab tak? Ni anak siapa dia? Bagi tahu tak? Dia bagi tahu tak? Oh tak, kenapa? Kenapa dia tak beritahu? Kerana dia menahan daripada cakap benda yang akan mengundang bala. Itu namanya puasa. Menahan bicara. Allah kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Puasa daripada bercakap, itu pun namanya puasa. Kita menahan mulut daripada cakap benda yang menyakitkan hati orang, itu pun namanya puasa, walau bukan di bulan puasa. Betul? Kan kita kena ada orang, kita tahu dah kalau cakap orang sakit hati, janganlah cakap. Suami isteri kahwin sudah lama tak ada anak, jalan suami isteri, dah tahu dah, tak payahlah tegur. Mana anak? Orang kita suka tegur benda yang memang obvious. Kau dah nampak kan? Ada orang dia suka tengok orang sakit hati, kebahagiaan pada dia. Mana anak? Dah nampak kan? Tunggu dekat bus stop, tunggu bus.
dia orang tu pun baik. Kalau dia pun lawyer bawa tak lori. Nak kan lori. Menyakitkan hati orang kan, tak payahlah. Kita tahu, tuan-tuan, kita tahu anak jiran result tak bagus. Tak ada A langsung. A tak ada, C pun tak ada. Oh, huruf yang lepas pada tu berapa banyak. Anak kita pandai. Dah tahu dah anak jiran dapat berapa, tak payahlah tanya. Kita tahu dah nanti dia kecil hati, tak payahlah. Apa perasaan kita kalau kita di tempat dia? Jangan tuan-tuan, itu namanya puasa tau. Tahan mulut dari cakap benda yang menyakitkan hati orang, yang kita dah boleh jangka dah orang sakit hati. Jangan tanya. Jangan tanya. Baik. Puasa maksudnya menahan diri. Dan puasa juga mengajar kita supaya jadi orang yang tahu lah. Yalah apa lagi? Ikhlas lah. Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Oh, hafiz belaka ni. Mukhlis, jadi orang ikhlas lah. Kenapa puasa mendidik kita jadi orang ikhlas? Kan orang ikhlas amalan dia orang tak tahu, dia je yang tahu ikhlas ke tak. Sebab apa? Kan ibadah puasa adalah ibadah yang orang tak nampak. Kalau semayang, kita boleh show off. Semayang, kita boleh tunjuk. Orang nampak. Dan kita boleh menampakkan pada orang bahawa kita semayang. Saya tengah ceramah, tiba-tiba seorang bangun semayang kat tengah ni. Tuhan bro, semayang ni tarawih. Lambat sangat tunggu Ustaz. Saya ceramah malam ni. Ceramah tengah malam. Tak apalah, yang penting nampak tak dia semayang. Apa? Ibadah haji. Haji nampak tak? Bukan setakat nampak, tahu. Satu taman tahu dia buat doa selamatkan. Ibadah haji orang tahu, bukan setakat tahu, orang tengok dalam internet ke Astro ke sekarang siaran langsung Masjidil Haram. Nampaklah. Nenek kita tengah tawaf pun kita nampak. Nenek kita kan dulu atas wheelchair tu, kerusi roda, Arab tolong tolak. Arab tu pun tolak laju, dia buat racing lah. Wheelie nenek tu. Tengah tawaf. Nampak tak tawaf tu? Nampak. Baik. Sekarang ni ibadah puasa nampak tak? Saya tak tahu tau hari ni siapa puasa tak puasa ni. Tak nampak. Tak tahu, saya tak tahu. Kau lah ada tanda-tanda. Nabi menyebut ada 3 tanda orang berpuasa. Tak tahu mana ada. Quran tak sebut, hadis tak sebut, tak ada. Kau lah orang berpuasa tu ada tanda pada muka dia berkerut dan yen. Kita kadang kita ceramah pun ada, yalah ada lawak-lawak sikit benda tak gelak. Ini tak kena sabu ni. Dah. Senyum je dia. Puasa ke tak tahu. Anak kita balik pada sekolah. Lapar lama alalu. Kan puasa. Bulan puasa, apalah. Padahal dia masuk bilik air, dia buka shower. Dia tadah mulut. Dia keluar, berlakon balik lagu lapar lama. Bagus nak mak kan? Padahal sebab itu pahala puasa Allah sendiri yang bagi. Sebab Allah saja yang tahu kita puasa ke tak. Betul? Jangan main-main tuan-tuan. Allah nak didik kita jadi orang yang ikhlas di bulan Ramadan ni, menerusi puasa. Itu sebab ada orang kadang tak faham. Dia kata betul, Ustaz, saya bukan tak nak pergi surau. Nak pergi. Tapi masalah saya kalau saya jejak tangga surau dan saya rasa riak, tu yang saya start motor balik. Rasa Allah hidup orang pula tak nak pergi pun. Balik. Saya Ustaz bukan tak nak sedekah, nak je bagi. Dia orang sebelah tengok pula. Alah, riak pula. Masuk balik duit. Saya bukan tak nak azan Ustaz. Saya suara Jamal Abdillah bawah sikit. Tapi kalau saya bang, nanti datang riak. Yang saya tak azan tu. Jangan bagi alasan lah tuan-tuan. Ada orang yang dia bagi alasan tu. Yang betul yang mana satu? Imam Al-Ghazali kata, kalau nak sampai ke tahap ikhlas, kita nak kena lalui dulu penyakit-penyakit hati. Apa maksud? A, beramal dulu, nanti ikhlas datang. B, ikhlas dulu, baru beramal. C, lain-lain. Sini aja. Mana satu? Tahu tak apa? A jawabnya iaitu beramallah dulu, nanti keikhlasan tu datang. Jiran pun tak pernah tengok kita datang surau. Once kita datang, so tak apalah, biarlah. Dia nak cakap apa itu, lantak dia. Buat amal kerana orang pun salah, tinggalkan amal kerana orang pun salah.
Betul? Jadi beramallah dulu, nanti ikhlas datang. Baik, contoh. Sekarang ni, katalah kejap lagi masuk waktu isyak, contoh masuk waktu isyak. Kita pun surau tak ada lantikan. Siapa mau azan, azan lah, silakanlah Tiba-tiba jam pun bunyi, titit. Jadi daripada ramai-ramai ni seorang bangun untuk azan. Agak-agak dia yang bangun tu dia ada rasa tak dalam diri dia? Ada rasa sikit tak? Buat benda yang orang lain tak buat. Ada rasa dah? Ya ada lah. Yang bertelekung pun rasa juga. Azan kita lelaki menjiwai namanya. Baik ya. Yang lelaki tu dia bangun, ada rasa? Ada, dia ada rasa. Dia bangun tu, itu yang namanya penyakit hati tu. Imam Ghazali kata, tak apa, lalui dulu, amal dulu. Dia pun bangun, dia ada rasa, oh, lihatlah dunia. Kan? Itu pun kerja syaitan. Bisik kat kita, alah kau nak menunjuk lah tu. Tuan-tuan, azan kalau tak tunjuk, siapa nak dengar? Saya tak faham lah istilah tunjuk baik. Siapa nak tunjuk jahat? Dia bangun, agak-agak yang lain pula tengok tak kawan yang bangun tu? Ui, mau tak tengok? Semua tengok. Balik kau. Lalu Kodak, nampak Lalu Kodak kata dia. Kawan tu pun dia pergi dekat mic. Dia pun kan, tak kisah mic kan, dia pergi bang kan. Dekat mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terangkat pinggiran USJ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua tu, Allah. Riak. Sebab rasa riak pasal apa? Pasal surau sebelah surau orang pencen. Nak banding dengan suara dia, pencen tu Allah. Itu dalam hati dia, Allah riak lah. Adakah rasa itu menyebabkan dia berhenti daripada beramal? Tak, terus dia. Jangan pula, tuan-tuan, setakat ini sahaja azan saya rasa saya riak lah. Daripada saya bang tak ada riak, tak ada pahal dia berhenti. Bukan. Cuba tengok orang-orang yang sudah laungkan azan, yang bukan lantikan, yang betul-betul volunteer, sukarela nak azan. Mula-mula dia nak azan, mungkin dia ada rasa. Tapi kalau dah 10 tahun dia duk azan, dia gemar azan, pergi di surau mana pun dia minta dia nak azan. Dia ada rasa dah? Tak ada rasa dah. Kerana datang satu rasa, tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Kan bagus tu. Mula-mula dilantik jadi imam, ada rasa tak? Ada. Ini imam lantikan jakim lah. Bukan imam sila-sila. Sila. Ini imam betul ni. Pakai jubah yang lawan jakim sini lah. Halal kat sebelah. Ini halal punya tau imam. Jangan main-main. Ada rasa tak mula-mula? Oh memang lah. Tapi kalau dah memang kerja, mindset kita, ini tanggungjawab aku. As a Muslim, akulah yang kena laksanakan. Oh bagus tu. Mula-mula dilantik memang ada rasa. Istawa tadi. Terus rapatkan soft. Padahal makmum 2 orang. Makmum imam 2 orang saja. Saya mau praktis. Nanti kalau Jumaat sedang praktis. Jadi beramal dulu. Baik, tak apalah. Jadi Ramadan mendidik kita supaya jadi orang yang ikhlas. Yang package yang kedua, Ramadan datang kepada kita, package yang kedua ialah, yang pertama as-siyam, yang kedua al-qiyam. Al-qiyam maksudnya bangun ataupun qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam dalam erti kata beribadah pada Allah Ta'ala. Kalau bangun malam pergi jamban itu qiyamul lail, bukan qiyamul lail. Ada pergi jamban, apa buat? Qiyamul lail. Ikhlas. Tak. Jadi qiyam maksudnya ini qiyamul lail, bangun malam beribadah pada Allah Ta'ala. Kerana orang yang bangun qiyamul lail ada banyak kelebihan. Saya nak sebut ada 3 kelebihan orang bangun qiyamul lail. Cukuplah. Yang pertama, kelebihan, cuba tengok surah Al-Isra ayat 79.
Surah Al-Isra ayat 79 Allah sebut siapa bangun bertahajud dia ditempatkan di kalangan maqaman mahmuda. Dia akan diletakkan di tempat yang terpuji. Hebat tuan-tuan. Siapa bangun qiyam, Allah sebut dia akan berada pada makam yang mahmud, terpuji tuan-tuan. Yang kedua, siapa bangun malam, Nabi Muhammad SAW kata orang yang bangun qiyamul lail dia akan dapat nur pada muka dia. Muka dia bercahaya pada hari kiamat nanti. Comel kata. Tahu terlajak lari situ sajalah ya. Comel tuan-tuan, muka dia nanti gelap di hari kiamat nanti. Soal warna tak, gelap ke, cerah ke, sawo matang ke apa, bercahaya tuan-tuan. Yang ketiga, kelebihan orang bangun qiyamul lail ialah Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah berbangga di hadapan malaikatnya terhadap hamba-Nya yang bangun. Allah berfirman pada malaikat-malaikatnya, dia berbangga dengan hamba-Nya yang bangun tengah malam. Ustaz, kalau bangun qiyamul lail, apa patut buat? Amalan paling bagus qiyamul lail apa nak buat? Apa nak buat tuan-tuan? Surah Az-Zariyat ayat 18. Allah sebut wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar pada Allah. Antara amalan paling baik waktu qiyamul lail, nak di 10 terakhir ni apa patut buat? Banyakkan istighfar, banyak mohon ampun pada Allah. Apa kelebihan istighfar? Antaranya orang yang selalu istighfar. Saya cerita sikit. Dulu pernah berlaku suami isteri kahwin 7 tahun tak ada anak, sedih. Saya pernah ada satu orang perempuan datang jumpa dia, Ustaz, tak ada anak, ada doa tak? Umur 70. Gas sudah habis. Tali apa tali buat tali ecas dah tuan-tuan. Tuan-tuan ada cara kan? Jumpalah dia tuan-tuan. Baik. Jadi ini kahwin 7 tahun tak ada anak, jumpa dengan Mufti Saudi. Mufti Syekh Al-Bas masa tu jumpa dengan Mufti Saudi. Mereka pun mengadu, wahai Syekh, ni nak jumpa Mufti bukan senang lah. Hari ni plan nak jumpa, esok terus jumpa ke? Oh tak, ada prosedurnya. Dapat jumpa bukan senang. Bukan boleh lama-lama, boleh sembang ke apa, tak. Dia tanya, Syekh, kami kahwin sudah lama, tak ada anak. Ada tak amalan apa-apa kami boleh amal supaya dapat anak? Rawatan semua dah pergi dah. Syekh tu kata, aksarul istighfar, banyakkanlah beristighfar. Itu saja. Panjat bangunan letih-letih nak jumpa dia. Dia balik suruh istighfar saja. Ini mau aku pun boleh pesan ya. Tapi tak, suami isteri tu dia ambil benda tu sebagai benda yang patut mereka amal. Apa mereka buat? Balik sungguh dia orang buat. Banyak beristighfar. Tahun depan datang muka berseri-seri, Syekh, alhamdulillah isteri saya sudah pun mengandung. Baru Syekh tu bagi penjelasan. Nak tahu kenapa aku suruh istighfar? Sebab kata Syekh, cuba tengok dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Saya ulang. Syekh tu kata tengok pada ayat 10 sampai 12 surah Nuh. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang mohon ampun padaku, banyak beristighfar padaku, aku berikan pada dia anak. Jangan sedih lah. Siapa kahwin, anak, kawan, jiran, saudara, siapa pun bagi nasihat ni pada dia. Banyak beristighfar. Allah kata siapa yang beristighfar, mohon ampun padaku, nombor 1 aku bagi kat dia anak dulu. Kalau dah ada anak, rezeki anak tu pula datang. Jangan risau. Soalnya, yakin tak Allah nak bagi ni? Itu saja. Tapi betulkan balik, beristighfar bukan baca istighfar sahaja. Ramai orang baca istighfar, hati tak. Mata tengok maksiat. Yalah, kadang kalau di bazar tu kan semua ada. Peha ayam, peha Cina, semua ada. Tengah duk tengok tu, Astaghfirullahaladzim, mana beli seluar ni? Mulut istighfar, jiwa tak. Konsep istighfar sebenar ialah beristighfar dengan hati. Bila? Pada waktu di tengah malam. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khataya. Dengan penuh jiwa raga, penuh kita rasa minta ampun pada Allah. Nah, apa kaitan tak ada anak istighfar dapat pasal apa? Sebenarnya yang menghalang kita dapat rezeki ialah dosa. Selama ni tuan-tuan, apa kita minta tak dapat, bukan kerana tak cukup usaha, kerja dah bagus, dah kuat, kerja dah kuat, tapi kerana dosa penghalang rezeki. Saya ulang, dosa penghalang rezeki. Ialah kita borang tak lengkap, macam mana bantuan nak dapat? Faham? Tak faham ni? Nganggur ni. Kita dengan Allah Ta'ala tak lengkap lagi. Ada yang menghalang, dosa tu lah. Istighfarlah, Allah nak kita mohon ampun daripada dia saja. Allah, itu Allah Ta'ala nak. Betul tak? Qiyamul lail, bangun malam, apa patut buat? Kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Nak pula kita mengejar Lailatul, bukan Lailatul Qadar. Ujung-ujung ni pakai ada Shopee benda. Dia tak ingat dah. Tuan-tuan, tak apa tak nak ustaz bawa kami syukur, tak ada masalah. Tengok masa. Kalau malam-malam, rebutlah. Dan malam kita mau khusus ibadah ya tuan-tuan. Puan-puan kalau kita meninggal di malam Lailatul Qadar, nanti kalau bersembang sama-sama roh nanti itu bangga juga. Kau mati apa hal? Dengan baca Quran nanti. Kau mati malam Lailatul Qadar, buat apa? Gantung langsir. Masih jatuh patah kepala, tinggal. Roman tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW, Nabi Qiyamul Lail? Yes, Nabi Qiyamul Lail. Tapi Nabi punya qiyam standard lain lah. Nabi pernah satu ketika Huzaifah Al-Yamani cerita, Nabi bangun qiyam, ada sahabat mau join. Ui, berani dia nak join, jadi berimamkan dengan Nabi. Nabi semayang satu orang, sahabat ni datang nak join sekali, jadi makmum. Ui tuan-tuan, sahabat tu ingat Nabi, biasa-biasa sajalah, ingat macam waktu fardu lain punya baca. Tak, qiyam lain sikit. Mula-mula dia baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi. Baqarah. Bukan Baqarah muka surat pertama. Ini Baqarah sampai habis lah. Sahabat pun Masya Allah menggigil lutut lah. Ingat habis Baqarah mau rukuk, belum lagi. Habis Baqarah sambung Ali Imran pula. Ingat habis Ali Imran mau rukuk tak rukuk lagi, An-Nisa pula. Senang cerita, Nabi punya standard Qiyamul Lail satu rakaat 662 ayat. Boleh? Imam kita 60 ayat pun komplain nanti. Kesian imam-imam akhir zaman ni, kesian. Pendek sangat pun kena marah. Imam baca Inna Anzalna pun Allah saja. Makan payment betul. Kalau baca panjang, oh ya Allah, malas ni imam baca pendek. Kan? Ada imam baca panjang pun marah juga. Tak ada hati perut. Banyak orang surga masuk syurga. Kan? Imam baca salah pun kena marah, bukan ditegur, kena marah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia pun minta tolonglah asisten belakang. Sabbihisma rabbikal. Orang belakang pun tak tahu juga. Sabbihisma rabbikal, rukuk ajalah. Marah, bukan kena tegur. Kesian imam tu. Allah. Kita lapar alhamdulillah. Tuan-tuan pernah buat 20? Sepanjang hayat, pernah? 36? 72? Kalau ada buat 72, tinggal imam aja lah. Bilal pun tinggalkan kunci nama. Kau rajin sangat. Tak ada tuan. Tu yang sahabat semayang sampai gebak tuan. Tu ada yang pingsan tu. Berdebak pingsan. Pingsan kerana ayat-ayat Nabi baca menggetarkan hati. Masya Allah, menggetarkan hati yang mendengar tu. Hebat. Saya cerita ni bukan apa tau, sekadar motivasi pada kita lah. Nabi yang confirm syurga pun sebanyak itu ayat kalau kita baca. Kalau imam sikit punya panjang, jangan banyak komplain lah. Nabi pun lagi hebat lah. Allah tuan-tuan lah. Sampai pingsan sahabat tu. Tu yang masa saya sekolah menengah dulu. Kami punya Qiyamul Lail, esok Qiyamul Lail, malam ni ada satu orang ustaz datang ceramah.
Kata ustaz tu, zaman Nabi dulu sahabat semayang sampai pengsan lah. Kami masa tu sekolah menengah, kita 4, kita 5. Ya Allah, pengsan. Esok pagi kami bangun qiyam. Kawan sebelah saya berdebang pengsan. Dalam hati saya tak ada langsung sangka buruk. Tak. Dalam hati kami kan baru dengar ceramah semalam. Dalam hati, inilah generasi sahabat. Generasi sahabat. Dalam hati pula, ya Allah, bila aku nak pengsan? Sebab pada sekolah menengah, pada kami kayu pengukur kejayaan qiyamul lail ialah pada pengsan, bukan pada aliran air mata, pada khusyuk. Tak. Kena usung pergi bilik sakit, usung pergi, rupanya tidur. Man, apa hal kau? Tadi tidur. Kau tak bangun terus. Betul lah. Baik, package yang ketiga, baik last menutup. Package yang ketiga Ramadan datang kepada kita ialah Al-Quran. Al-Quran, dan saya nak beritahu for your info, kan tuan-tuan, bulan Ramadan bukan setakat Al-Quran saja diturunkan, malah wahyu-wahyu Allah yang lain juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Kitab Suhuf pada Nabi Ibrahim 1 Ramadan diturunkan. Kitab Taurat 6 Ramadan. Kitab Zabur 18 Ramadan. Ada ulama kata 12. Injil pada 13 Ramadan. Al-Quran 24 Ramadan. Walaupun ada yang katakan 17, tak ada masalah. Jangan gaduh. 17 lah, Quran turun 24. 17. Tak, sekarang Quran tu baca dah. Siang malam gaduh, Quran tak baca, pen yang baca. Kan ada pen boleh baca Quran sekarang ni. Malu dengan pen. Dan Al-Quran hebat, canggihnya Quran kerana dia adalah bahasa paling lama bertahan dunia. Lebih dari 2000 tahun, itulah bahasa sampai kiamat. Takkan ada yang boleh lawan dan kekal sampai kiamat. Kalau tuan-tuan nak tahu, bahasa-bahasa yang ada di dunia sekarang ni sudah banyak berubah. Tak payah tengok bahasa orang lah. Zaman orang putih kan Shakespeare semua tu kan, itu pun dah lain. Orang putih yang sekarang dengan dulu, bahasa mereka lain-lain. Tengok Melayu saja sudah. Air punya ejaan dulu macam mana? Tak. Quran ada ubah? Tak ada. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim lah. Sebutnya Alif Lam Mim, bukan alam. Ada orang Alif Lam Mim, alam. Dia sambung pula alam. Alif Lam Mim, Al-Mari. Tak ada ubah, tak ada ubah. Dia sama saja. Quran sampai kiamat sama. Oh ya Allah, itulah mukjizat. Bahasa pun dah canggih dah. Bahasa Melayu banyak berubah lah. Banyak berubah. Air. Sekarang AIR. Lagi tahu akan datang apa pula tak tahu. AIR pula. Tak tahu lah apa. Benda sama juga. Bahasa Melayu kan. Tengok contoh. Yang kata relevannya Quran sampai kiamat. Perumpamaan yang Allah bagi pun tak pernah kata orang ketinggalan zaman. Kalaulah Nabi Muhammad SAW masih ada, kalau Nabi berkhutbah pun orang sekarang faham bahasa Nabi itu. Nenek kita dulu, kalau dia ada lagi, kalau dia cakap, zaman dia je faham. Kita gelak tak faham. Kan? Tak faham tuan-tuan. Bahasa bro-bro ni lagi lah tak faham nenek kita. Nabi boleh, Masya Allah. Tengok bahasa Melayu kita. Tanya anak-anak muda kita, faham tak bahasa Melayu dulu? Melukut di tepian gantang. Apa yang dia faham? Cuba buat dalam bentuk perbuatan, tengok. Melukut tu macam mana? Gantang tu macam mana? Harapkan pagar makan padi. Tu apa maksud? Ni bukan bahasa Arab lah, bahasa Melayu, wahai orang Melayu. Harapkan pagar makan padi. Orang ingat pagar ada gigi. Ngap makan padi. Pagar tu kan pegar sebutannya ialah nama binatang. Kan padi, binatang apa yang suka makan? Kan binatang kecil-kecil macam belalang semua geng-geng tu kan. Yang untuk makan binatang kecil tu pula yang tolong kita. Orang petani dulu harap itulah yang boleh jaga supaya belalang tak makan. Apa dia? Binatang nama pegar tu lah. Dia macam burung kecil tu. Loh, dia bukan makan belalang, dia makan padi. Itu maksudnya.
melepaskan batuk di tangga. Itu macam mana? Kalau dibuat dalam bentuk perbuatan. Naik tangga. Macam tu ke? Apa itu batuk? Orang-orang senior tuan-tuan, kalau saya ada silap, betul kan? Tapi saya nak beritahu, batuk tu apa? Orang dulu kan, batuk tu macam gayung tu. Orang dulu punya rumah kayu atas, naik, sebelum nak naik, kaki mau basuh dulu. Ambil gayung, namanya batuk. Basuh, lepas tu naik tangga, naik atas. Ada orang, dia basuh, sekali dengan batuk tu dia naik atas tangga. Oh lama, campak daripada atas. Itu yang buat kerja sambil lewa. Campak daripada atas, melepaskan batuk di tangga. Saya rasa saya cikgu bahasa Melayu pula. Quran lagi canggih lah tuan-tuan. Ayo, Ramadan tahun ni kagumi, hayati, tadabbur Al-Quran sama-sama insya-Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sekalian,